Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Suara okey, Min? Okey. Mana kita? Baik. Katanya wa yutiru ba'daha jama'atan illa liman yatahajjad fayu'akhiru wa yaqnutu fil akhirati fi nisfi al-akhir bi qunuti subh. Katanya dan melakukan solat witir lah ia. Ba'daha, maksudnya ba'daha ay ba'da tarawih, jama'atan secara berjamaah. Dia sembahyang sunat witir, sunat kita buat secara berjamaah kalaulah witir itu pada bulan Ramadan. Manakala witir yang bukan pada bulan Ramadan, dia tidak sunat kita buat secara berjamaah. Namun, buat secara berjamaah bukanlah perkara yang dilarang. Sebelum ni pernah kita cerita, sembahyang sunat yang tidak sunat dilakukan, ataupun yang tidak disyariatkan, ataupun tidak dituntut lakukan secara berjamaah, bukanlah maksud kalau orang tu buat secara berjamaah, maka bermakna dia buat perkara bid'ah. Bukanlah maksud kalau dia buat secara berjamaah, maka dia telah melakukan perkara makruh. Dari sana ada nas daripada Imam Syafi'i bahawasanya sembahyang sunat yang tidak sunat dilakukan secara berjamaah, andai kata dilakukan secara berjamaah, maka hukum dia adalah harus tanpa makruh. Kita pernah sebut dalam masalah tu sebelum ni? Kita pernah sebut kan? Baik. Katanya wa yutiru ba'daha jama'atan illa liman yatahajjad fayu'akhiruh. Melainkan bagi mereka yang ingin bertahajud, maka fayu'akhiruhu, maka dia melewatkan, mentakhirkan kembali kepada dia akan witir. Maksudnya dia mentakhirkan witir setelah daripada dia sembahyang tahajud. Itu hak yang paling comel untuk dia. Katanya wa yaqnutu pula. Tu kota dengan nun. Wa yaqnutu, dan maksudnya wa yaqnutu ay wa yusannu ay yaqnutu, ataupun wa yundabu ay yaqnuta. Dan sunat bahawa membaca kunutlah ia fil akhirati ay fil raka'atil akhirah, pada rakaat bukan fil akhirati fil nisfil akhir. Betul tak? Fil akhirah maksudnya fi i'tidali ar-raka'atil akhirah fil nisfi al-akhir bi qunutis subhi. Dan sunat dia membaca kunut pada i'tidal rakaat yang akhir, pada separuh yang akhir daripada bulan Ramadan. Jadi sembahyang sunat witir separuh akhir daripada bulan Ramadan pada rakaat yang akhir. Maksudnya rakaat witir itu last sekali tu. Pada i'tidal dia sunat kita membaca kunut. Dia kunut menjadi sunat ab'ad pada dua sembahyang. Yang pertamanya adalah sembahyang fardu subuh. Yang keduanya sembahyang sunat witir pada separuh yang kedua daripada bulan Ramadan. Itu maksud fin nisfil akhir. Pada separuh yang akhir. Separuh yang akhir maksud separuh yang kedua. Bermula pada malam 16. Bukan pada malam 15. Pada malam 15 kita dah baca kunut lagi. Faham? Hari ni kita puasa 15 hari. Esok masuk malam 16. Malam ni malam 16. Esok hari ke-16. Malam tu lah. Bukan malam ke-15. Setengah bahan, 15 bahan dah. Baik. Ada batal pun sembahyang. Cuma tak kena lah. Kalau mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, itu tidak kena. Dia baca dengan kunut bi qunutis subhi, dengan kunut subuh. Sebenarnya kunut ni pada asalnya kunut adalah doa yang disertakan dengan puji. Mana-mana doa ataupun apabila kita baca doa patut ada puji, maka sudah memadai pada kunut.
Bahkan sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya cukup doa sahaja. Sebab dalam doa itu ada puji. Betul tak gitu dalam doa? Kita bermohon kepada Allah agar Allah Ta'ala mengampung dosa kita. Kerana kita beriktikad bahawa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha pengampung. Tuhan yang maha pengampung termasuk sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sempurna. Di situ ada puji. Okey, boleh faham? Kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi rahmat kepada kita kerana kita meyakini Allah Ta'ala Tuhan yang amat pemberi rahmat. Faham? Di situ ada benda? Ada puji. Di dalam doa sebenarnya ada mengandungi puji. Tidak gitu? Kita meminta dengan Allah kerana kita beriktikad Allah Ta'ala mempunyai kesempurnaan. Betul tak gitu? Baik. Jadi sebenarnya qunut ni tak kira doa mana pun. Bahan doa makan pun apa? Sebab doa makan soal itu kita sebenarnya tengok kepada makna. Dia bukan khusus kepada makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Adakah khusus dengan makan? Allahumma, ya Allah, barik lana, berkatilah untuk kami fima, pada barang, ma isim mausul, pada kesemua perkara razaqtana yang engkau beri rezeki kepada kami. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Jangan je baca doa setubuh sudah. Kena bersiap. Jadi baca doa makan pun tak ada masalah. Baca doa makan. Tak kita kata hukum dia boleh. Sebab apa jua doa boleh. Cuma hak yang paling comel adalah kita baca doa yang warid. Okey, tu hak yang paling comel. Doa hak yang Rasul ajar kepada cucu dia. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tu dipanggil qunut subuh. Allahumma hdina fi man hadait. Jangan baca fi man hadait. Ada itu imam dia baca ni. Allahumma barik lana pula. Kerat atas nak makan. Allahumma hdina fi man hadait. Jangan baca hadait. Dia lain. Hadaita atau wazan fa'alta. Tak gitu? Fa'alta. Kalau hadaita atau wazan fa'alta. Hada thulathi mujarrad. Hada jadi thulathi mazid. Itu lain ya? Lain. Jangan baca Allahumma hdina fi man hadait. Oh, siap dengan belagu lagi. Nya panjang ha dak setarang. Itu salah. Baik. Okey. Allahumma hdina fi man, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Afait kena panjang afaita. Jangan baca apa dia? Wa afini fi man afait. Tak kena gitu. Tempat panjang kena panjang, tempat pendek kena pendek. Thumma yazid. Kemudian yazid. Benda yazid. Ingat. Adik Zizi. Thumma yazid. Kemudian kena letak mak yazid sini. Gitu. Kang. Thumma yazid. Kemudian menambah ia. Ditambah dia. Tambah doa ni. Ini doa hak yang diriwayat daripada Sayyidina Umar. Tak silap ingatlah. Doa lagu mana? Allahumma inna nasta'inuka ila akhirih. Hingga kepada akhirnya. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al-khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk. Lepas tu wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka al-jidda bil kuffari mulhiq. Boleh baca mulhiq, boleh baca mulhaq. Boleh baca benda mulhiq, boleh baca mulhaq. Baik. Seterusnya katanya wa waqtul witri. Ni nak cerita tentang waktu witir pula. Wa waqtul witri wat tarawih ma baina salatil isya'i wa tulu'il fajr. Waktu witir dan waktu tarawih adalah barang, yakni waktu yang di antara sembahyang isya' dan terbit fajar. Maksudnya orang yang nak sembahyang witir, nak sembahyang tarawih mesti kena buat setelah daripada sembahyang isya'. Mesti kena buat setelah daripada sembahyang isya'. Okey, boleh faham? Lepas daripada sembahyang isya', masuk dah waktu witir, masuk dah waktu tarawih. Penghujungnya apabila terbit fajar. Masuk je subuh, habis dah waktu witir, habis waktu tarawih. Jadi kalau orang tu letih sangat, Allah letih sangat, tidur awal malam tu.
letih benda bulan puasa. Letih sebab makan banyak. Kita ramai lah ni letih sebab makan banyak. Okay, letih sebab makan banyak. Allah letih. Letih makan banyak masa buka puasa tu. Tu lah alih dah. Nak maya tarawih pun alih dah. 2 rakaat tu rasa dah nak akak dah mata. Macam gegunung duduk atas mata. Tidur dah kita. Okey, tak ada nak maya tarawih. Tu kadang-kadang dak adang isyak pun dak adang. Okey, nanti kita bangun sebelum subuh masa sahur. Bangun awal sikit. Bangun pukul 6.30 tak jadi ya. Bangun awal sikit. Bangun pukul 5. Sembahyang tarawih. Situ. Sembahyang witir tekah tu. Allah. Baik. Barang yang di antara sembahyang isyak dan terbit bila? Terbit fajar. Di sembahyang isyak ni, walaupun sembahyang isyak saat itu dilakukan secara jamak takdim. Maksudnya orang yang melakukan sembahyang isyak secara jamak takdim sekalipun, orang yang melakukan sembahyang isyak secara jamak takdim sekalipun, walaupun waktu isyak yang asal belum lagi masuk, telah masuk dah bagi dia waktu sembahyang witir dan sembahyang tarawih. Okey, habis. Seterusnya wayundabu ay yusalliyad-duha. Disunat bahawa sembahyanglah ia seorang ad-duha, sembahyang sunat duha. Okey, boleh faham? Sembahyang ad-duha, sunat duha. Duha, asal makna duha ni adalah nama bagi waktu. Sebab itulah boleh kita i'rab ad-duha maf'ulun fih. Sunat bahawa sembahyanglah ia seorang ad-duha, maksudnya pada waktu duha. Kita boleh i'rab jadi maf'ulun fih. Maksudnya mansubun ala annahu maf'ulun fih. Dan boleh kita i'rab ad-duha maf'ulun bih. Sunat dia bahawa dia sembahyang, ad-duha maksudnya sembahyang sunat duha. Ad-duha tu nama kepada sembahyang sunat. Jadikan waktu bagi sembahyang itu nama kepada sembahyang. Apa? Okey, boleh faham ni panggil mana majaz mursal. Dipanggil benda majaz mursal. Disunatkan dia sembahyang sunat duha. Okey, bilangan rakaat sunat duha berapa rakaat? Wa aqalluha raka'atan. Sekurang-kurang sembahyang sunat duha adalah berapa rakaat? 2 rakaat. Wa akmaluha 8. Dan hak yang paling sempurnanya adalah 8 rakaat. Hak yang paling sempurna adalah 8 rakaat. Itu yang paling sempurna. Manakala sebanyak-banyaknya wa aktsaruha 12 raka'atan. Paling banyak adalah 12 rakaat. Dia cuma masalah 12 rakaat ni sebenarnya ulama berbeza pandangan. Adakah boleh buat sembahyang sunat duha sebanyak 12 rakaat ataupun tidak boleh? Sebahagian daripada ulama mengatakan, ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya sebanyak-banyak sunat duha adalah 8 rakaat. Sebab tu dia kata benda akmalul. Akmal. Sebanyak-banyak sunat duha 8 rakaat. Maksudnya atas pandangan tersebut sunat duha tidak boleh buat sebanyak 12 rakaat. Namun ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan sembahyang sunat duha adalah sebanyak 12 rakaat. Paling banyak 12 rakaat. Baik. Kalau kita kaji tentang hadis-hadis berkait dengan sembahyang sunat duha, yang mana kita dapati bahawasanya kalau 2 rakaat itu disebut di dalam hadis yang sahih. 4 rakaat juga disebut dalam hadis yang sahih. 8 rakaat juga disebut dalam hadis yang sahih. Manakala 12 rakaat disebut di dalam hadis yang dhaif. Namun kalau kita gabungkan beberapa riwayat, kita gabungkan beberapa riwayat dan kesemuanya dhaif, maka dinaik kepada martabat hasan li ghairi. Hak yang masalah 12 rakaat. Namun ada juga sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya tetap hadis tersebut adalah hadis dhaif. Baik, tetap hadis dhaif. Jadi sebahagian daripada ulama melihat kepada hadis secara bersendirian adalah dhaif, namun apabila digabungkan dengan beberapa riwayat, maka dia menjadi kuat. Menjadi kuat, naik kepada hasan li ghairi. Okey. Sebagai contoh hadis yang menceritakan tentang 2 rakaat adalah hadis yang dikeluarkan daripada ataupun yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Maksud dia, masuk waktu pagi menjadi kewajipan
masuk waktu pagi menjadi kewajipan di atas setiap sendi seorang di kalangan kamu sedekah. Apabila masuk je waktu pagi, setiap seorang di kalangan kita wajib kena bersedekah untuk setiap sendi. Dalam riwayat yang lain menyebut, setiap anak Adam mempunyai sendi sebanyak 360 sendi. Dalam hadis disebut begitu. Ingat tak surah hadis tu? Ha? Bukan. Kullu sulama minan nas tu ada dalam Arba'un An-Nawawiyah. Dah habis dah Arba'un An-Nawawiyah? Habis tak lagi? Habis dah? Habis sini ke habis sebelum ni? Habis sini. Alhamdulillah. Cuma kena pelacur mula. Baik. Jadi bukan tu. Di sana ada hadis yang lain. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya setiap anak Adam mempunyai 360 sendi. Tak silap ingatlah. Tak silap ingat hadis tersebut diriwayat oleh Imam Muslim. Tak silap ingat. Boleh tu balik. Cek balik. Yang mana setiap sendi saat itu menjadi kewajipan kepada kita bersedekah. Wajib kepada kita bersedekah. Baik. Nanti kita jawab soalan daripada Al-Fadhil Al-Ustaz Yusri Al-Kasumi hafizahullah. Kenapa tidak disebut 10 rakaat? Kenapa 8 terus kepada 12? Okey, nanti kita akan sebut lagi ya. Nanti kita lihat ni dulu. Jadi setiap sendi masuk je waktu pagi, setiap hari kita kena bersedekah. Cuma sedekah untuk sendi ni dia lebih umum daripada sedekah dengan harta. Dalam hadis tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tasbih sedekah, setiap tahmid alhamdulillah sedekah, setiap tahlil la ilaha illallah sedekah, wa kullu takbiratin sadaqah, setiap takbir Allahu akbar sedekah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Suruh kebaikan sedekah, cegah kemungkaran sedekah. Zat pagi gerak budak ni, bangun subuh gerak ni budak ni, tu sedekah belaka tu zat. Yang mana kita sedekah untuk mensyukuri kepada Allah Taala di atas nikmat sendi yang Allah Taala bagi. Ni nikmat Tuhan bagi ni, wajib kita kena bersyukur dengan cara kita kena bersedekah setiap hari. Maka pada penghujung hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yujzi'u an dzalika rak'atani yarka'uhuma fi dhuha ataupun min ad-dhuha. Maksudnya memadai perkara tersebut untuk bersedekah atas setiap anggota kita saat itu 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Okey, 2 rakaat disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Begitu juga 4 rakaat diriwayat dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Mu'adzah rahimahallahu taala. Yang mana Mu'adzah dia anak murid kepada Aisyah. Dia ditanya Aisyah, kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat ad-duha? Berapa rakaat Rasul sembahyang sunat duha? Maka kata Aisyah, qalat 4 rakaatin wa yazidu ma syaa. 4 rakaat dan dia menambah apa hak yang dia kehendaki. 4 rakaat, tu hak yang biasa Rasul buat, dan kadang-kadang Rasulullah tambah di atas 4 rakaat. Okey, dalam hadis ni sebut berapa rakaat? 4. Di sana ada hadis juga yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat duha sebanyak 8 rakaat. Hadis diceritakan oleh Ummu Hani. Nama dia Ummu Hani tadi. Atikah pandangan sebagian ulama. Pandangan sebagian ulama Ummu Hani nama dia Atikah. Tapi pandangan yang lebih masyhur. Dah ingat. Ana pun dah ingat. Atikah pandangan yang kedua. Katanya, yang mana Ummu Hani menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang thumma shalla 8 raka'atin sabhat ad-duha. Rasulullah sembahyang sebanyak berapa rakaat? 8 rakaat. Baik. Manakala hadis yang kata 12 rakaat itu dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ad-duha 12 raka'atan
banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah. Sesiapa hak yang sembahyang sunat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah Taala akan membina kepadanya qasran, mahligai di dalam syurga. Satu mahligai dalam syurga. Baik. Soalan hak yang diajukan oleh Al-Fadhil Ustaz Wan Yusriza hafizahullah taala, kenapa dia kabur 8 rakaat, lepas tu dia kabur 12 rakaat, apa dak kabur 10. Begitu juga 2 rakaat, lepas tu 4 rakaat dia kabur 6 dia dak kabur. Okey gini. Sekurang-kurang sembahyang sunat duha 2 rakaat. Okey itu sekurang-kurang. Hak yang paling sempurna adalah sebanyak 8 rakaat. Hak yang paling sempurna. Okey, kenapa dia sebut 8? Kerana di sana ada pandangan yang menyatakan bahawasanya 8 adalah sebanyak-banyak sembahyang sunat duha. Tidak lebih daripada 8. Okey, sebab tu dia sebut benda, disebut 8. 8 ni hak yang disepakati oleh ulama. Manakala kepada 12 rakaat atau berlaku khilaf. Okey, boleh faham? Dia sebut hak yang benda, hak yang disepakati oleh ulama, lepas tu dia sebut hak yang paling banyak 12 rakaat. 10 rakaat tidak sebut. Tetapi boleh tak buat 10 rakaat? Boleh. Boleh buat 4 rakaat? Boleh. 6 rakaat? Boleh. Cuma disebut benda-benda yang penting. Okey, sekurang-kurang 2 rakaat, sebanyak-banyak 12 rakaat. Kalau orang nak buat tak sampai 12 rakaat, lebih daripada 2 rakaat tidak menjadi masalah. Cuma disebut 8 rakaat hak yang paling sempurna kerana memandang kepada bilangan 8 rakaat adalah pandangan hak yang disepakati. Okey, boleh faham? Katanya wa yusallimu min kulli rak'atain. Dia memberi salam daripada setiap 2 rakaat. Jadi 2 rakaat dia buat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Okey, itu cara sembahyang sunat duha. Katanya waqtuha min irtifa'is syamsi. Dan waktunya adalah min irtifa'is syamsi, mulai. Min kita panggil ibtida'ul ghayah. Min libtida'il ghayah, permulaan. Waktu sembahyang sunat duha dia mulai daripada naik matahari. Irtifa'is syamsi ay qadra rumhin. Qadar segala. Ila zawal, hingga kepada gelincir. Maksudnya hingga kepada gelincir, hingga masuk waktu zuhur. Baik, hingga masuk waktu zuhur. Cuma hak yang paling afdal, paling afdal. Dia tu waktu sembahyang sunat duha. Hak yang paling afdal kita sembahyang sunat duha ketika matahari panas terik dah. Semakin lewat maksudnya benda panas terik ketika matahari dalam pukul 10 ke atas. Itu hak yang paling comel. Sebab benda paling comel kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, salatul awabin hina tarmadul fisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut begitu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Sembahyang al-awabin, orang yang banyak kembali kepada Allah. Sembahyang orang yang banyak kembali kepada Allah adalah hina tarmadul fisal, ketika anak unta kepanasan. Anak unta kepanasan. Anak unta tak boleh dah. Panas dah. Kalau dia berdiri akak kaki tu kaki ni, dia tidak mampu untuk menanggung kepanasan di tengah padang pasir ketika matahari naik lebih kurang dalam pukul 10. Lebih kurang dah. Okey, waktu tu hak yang paling afdal. Sebab Rasul kabur lagu tu. Rasul katakan salatul awabin hina tarmadul fisal. Sembahyang al-awabin adalah ketika kepanasan oleh anak unta. Baik. Sebab itulah sembahyang sunat duha dinamakan juga sembahyang sunat al-awabin. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sembahyang sunat al-awabin ada 2. Yang pertamanya sembahyang sunat yang dilakukan pada siang hari, itu adalah jadi Ustaz Abdul Hakim Uthman ada sebut dalam kitab At-Taqrirat, sebut 8 rakaat pandangan Imam Ramli, 12 rakaat pandangan Imam Ibn Hajar. Jazakumullahu khairah. Jadi 8 rakaat hak tu disebut bahawasanya ia adalah pandangan Imam Ramli. Manakala 12 rakaat adalah pandangan yang dipilih oleh Imam Ibn Hajar. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda lagi yang kita nak cerita. Sembahyang sunat al-awabin. Sunat al-awabin dilakukan pada siang hari. Iaitu sembahyang sunat duha. Tetapi khusus ketika mana seorang saat itu buat mula. Allah, suara segak.
Gini. Sembahyang sunat duha dinamakan juga sebagai sembahyang sunat al-awwabin. Cuma dia ada lagi sembahyang sunat al-awwabin dalam mazhab Imam Syafi'i, iaitu sembahyang yang dilakukan di antara maghrib dan isyak. Lepas daripada maghrib, lepas sembahyang sunat ba'diyah maghrib, kita pula sembahyang beberapa rakaat, 6 rakaat ke, 12 rakaat ke, yang dinamakan sebagai sembahyang sunat al-awwabin. Baik. Dan sembahyang sunat duha dinamakan juga sembahyang sunat isyraq. Jadi sembahyang sunat duha kalau dilakukan pada ketika matahari naik dah segala, maka dipanggil sembahyang sunat isyraq, dipanggil sembahyang sunat duha dipanggil, dan sembahyang sunat al-awwabin pun dipanggil. Jadi maksudnya sembahyang sunat isyraq mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, ia bukanlah sembahyang yang berbeza daripada sembahyang sunat duha. Melainkan atas pandangan Imam Ghazali dan beberapa pandangan ulama, segelintir ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya sembahyang sunat isyraq ia berbeza daripada sembahyang sunat duha. Jadi kalau orang tanya sembahyang sunat isyraq ni sembahyang dia, okey, atas pandangan mu'tamad sembahyang sunat isyraq adalah sembahyang sunat duha. Namun ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, iaitu pandangan yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan ada segelintir ulama dalam mazhab Imam Syafi'i yang berpandangan bahawasanya sembahyang sunat isyraq adalah sembahyang sunat yang dilakukan ketika matahari naik. Sebab isyraq maknanya naik matahari. Tapi kena ingat, naik matahari pun setelah daripada matahari naik segala. Sebab tidak boleh kita sembahyang sebelum daripada matahari tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Baik. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu berkenaan dengan qada sembahyang sunat. Jazakumullahu khaira. Nama Ummu Hani nama Fakhitah. Itu nama yang masyhur. Fakhitah, tapi waqilah Atikah. Boleh tengok dalam kitab dia. Oh, kita tengok dalam kitab Syarah Syama'il kan. Anda tengok ke dalam kitab Syarah Syama'il. Syarah kepada mana? Asy-Syarqawi ke? Kita tengok tadi. Baik. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu naflin muaqqatin kal-'idi wad-duha wal-witri wa rawatibil fara'idhi idza fata nudiba qada'uhu abada. Setiap sembahyang sunat muaqqat yang mempunyai waktu. Kita ada sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Lepas tu kita ada sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Sembahyang sunat yang mempunyai waktu, contoh kal-'id seperti hari raya, wad-duha sembahyang sunat duha, wal-witr sembahyang sunat witir, wa rawatibil fara'id sembahyang sunat rawatib, idza fata apabila terlepas. Sama ada terlepas dengan sengaja ataupun dengan terlupa. Nudiba qada'uhu abadah, disunatkan qadanya selama-lama. Sunat qada semula. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah qada sembahyang sunat rawatib zuhur selepas daripada sembahyang fardu asar. Biasa dengar hadis tu kan? Rasul sembahyang qada sembahyang sunat rawatib zuhur selepas daripada sembahyang fardu asar. Baik. Begitu juga Rasulullah pernah qada sembahyang sunat rawatib subuh. Sebelum daripada Rasul sembahyang fardu subuh yang qada. Maksudnya gini. Dalam satu peristiwa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat dalam satu permusafiran. Maka sahabat minta daripada Rasulullah untuk tidur sekejap pada penghujung malam. Maka Rasulullah kata, dah siapa nak jaga? Siapa yang nak jaga? Bilal bin Rabah. Tiba-tiba dengan Bilal tidur. Maka lepas daripada bangun pagi esok, matahari naik dah, Rasulullah suruh beralih tempat. Sebelum Rasulullah sembahyang fardu subuh, Rasulullah sembahyang sunat subuh dulu. Itu menunjuk bahawasanya sunat subuh termasuk sembahyang sunat rawatib apabila terluput sunat qada. Wa in fu'ila li'arid, jika dilakukan sembahyang sunat saat itu li'arid kerana perkara yang kedatangan, ada benda yang berlaku. Contoh kal kusuf seperti gerhana, wal istisqa minta hujan, wat tahiyah tahiyatul masjid, wal istikharah. Baik, lam yuqda. Ini tidak boleh, tidak sunat dia qada. Tidak dituntut qada. Jadi malang gerhana, budak bangun bayang gerhana. Oh, dah ingat malang, ngatuk sangat. Tak apa, qada hari ni boleh? Tak boleh. Baik. Sama juga dengan sembahyang istisqa. Baru ni orang pakai sembahyang minta hujan, budak bayang ke? Tak bayang. Biar aku nak bayang ini qada balik lah. Boleh? Tak.
Sama juga tahiyatul masjid. Masuk tadi duk buat dak ingat. Duk buat nak main tahiyat masjid, jumpa cakap, duduk. Lepas tu beg balik kedah. Oh, aku nak mayang di tahiyatul masjid, qada kejap. Sampai rumah qada. Boleh gitu? Tak boleh. Kalau buat dalam masjid tu dia bukan qada. Lepas tu kita buat tahiyatul masjid yang baru. Kalau kita pergi pula. Okey, qiyamul lail wa tahajjud. Katanya wan naflu fil laili mutaakkidun wa inqal. Sembahyang pada malam hari mutaakkid. Dia ada tuntutan yang kuat. Wa inqal, sekalipun sedikit. Dia kalau kita nak buat perbandingan di antara sembahyang sunat mutlak siang hari dengan sembahyang sunat mutlak pada malam hari, dia afdal sembahyang sunat mutlak pada malam hari. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal fariidati salatul lail. Seafdal sembahyang setelah daripada sembahyang fardu adalah sembahyang malam. Baik, sembahyang malam ni kita kena sembahyang. Kita kena sembahyang. Kita kalau tanya Amin kalau nak cari bakal isteri, nak cari isteri mana? Memang nak solehah. Hak puan pula nak cari suami mana? Nak cari suami yang soleh, tak buat koleh-koleh tak apa. Nak soleh kan? Tahu tak antara tanda orang soleh tu dia? Jaga qiyamul lail. Kata Rasulullah dia, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Benda? Hendaklah kamu melazimi qiyamul lail, kerana sesungguhnya sembahyang qiyamul lail ni adalah da'bus salihin. Adab orang-orang soleh qablakum, sebelum daripada kamu. Tu adab kebiasaan orang soleh sebelum daripada kamu, dijaga qiyamul lail. Faham? Jadi jaga qiyamul lail nak jadi orang soleh kan? Baik. Ni kata nak jadi orang soleh, qiyamul lail tak mu jaga. Tu tak komang sepanah. Baik. Ketika Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bermimpi dia dibawa melawat neraka, melawat syurga, maka dia cerita kepada kakak dia khabar kepada Rasulullah. Rasulullah kata kan, ni'mal abdu ni'mar rajulu Abdullah idza kana yaqumul lail. Sebaik-baik seorang lelaki adalah Abdullah, tapi apabila dia melakukan qiyamul lail, jaga qiyamul lail. Kata Rasulullah. Kata Allahu Rabbi. Nafi' tak silap ingat, anak murid kepada Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Umar. Dia kata lepas daripada tu Abdullah bin Umar tidak pernah pun meninggal qiyamul lail. Tengok kata Rasulullah, ni'mar rajul, sebaik-baik lelaki. Jadi bermakna orang lelaki yang baik adalah orang lelaki yang jaga qiyamul lail. Sama juga hadis yang kita baca sebelum daripada ni. Benda ada orang yang soleh sebelum daripada kamu. Jadi jaga qiyamul lail. Qiyamul lail penting sebenarnya. Baik. Wan naflu fil laili mutaakkidun wa in qal, walaupun sikit. Walaupun sikit. 2 rakaat aja. 2 rakaat dak apa 2 minit. Allah laju kalau bab semayang kau. Oh, bab membayar laju. Kalau bab berenang dalam sungai, 2 jam tak apa, 3 jam tak apa, kalau bab semayang laju. Biar tak apa. Yang penting sah. Yang penting sah. Dah kalau kita nak buat perbandingan hak dak laju dengan laju, comel hak dak laju. Tapi untuk berlatih tak apa. Dulu latih kan. Tapi kalau untuk imam buat kerja gitu, tak jadi lah. Wa inqal. Okey. Katanya wan naflul mutlaqu fil laili afdalu minal mutlaqi fin nahar. Sembahyang sunat mutlak pada malam hari lebih afdal daripada sembahyang sunat mutlak pada siang hari. Sembahyang sunat mutlak yang dilakukan pada malam hari adalah lebih afdal berbanding dengan sembahyang sunat mutlak yang dilakukan pada siang hari. Baik. Dalilnya yang kita kawal tadi, hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Seafdal sembahyang selepas daripada sembahyang fardu adalah sembahyang malam. Katanya wa afdaluhu as-sudus. Dia boleh baca as-sudusu. Boleh baca belakang. Hak yang paling afdalnya adalah
1/6 ar-rabi'u wal khamis. Yang keempat dan yang kelima. Allah payah 1/6 yang keempat dan yang kelima. In qassamahu asdasa. Jika dia membahagikan sembahyang sunat malam saat ni tu, asdasa dia bahagi kepada 6. Asdasa ni maksudnya bagi 6. Zul faham tak? Paling afdal 1/6 yang keempat yang kelima. Okey, kita gini, kita malam kita bagi 6. Okey, kita buat contoh kita bagi 6 tengok Kita katakanlah malang sekarang ni pukul 7 mula masuk. Okey, pukul 7 lapang sejam, 9 10 11 12 1 2 3 4 5. Okey, kata 6 lah kita tak 11 jam. Okey. Hak 11 jam ni bagi 6. Berapa tu? 11 jam bagi 6. Sejam setengah. Okey. Boleh sejam setengah. Okey, bagi 6. 3 jam, 6 jam, 9 jam. Oh, dah lebih tak? Lebih sejam setengah hang. Okeylah, kita tak gitulah mudah nak kira je. Okey, kita tak sejam setengah Contoh kita duduk negara hak yang ada 4 musim kan. Jadi malang kita dalam 9 jam aje. Malang. Sebagai contoh 9 jam. Jadi kita bagi nagang sejam setengah. Okey, sejam setengah. Lepas tu 3 jam, 6 jam, 9 jam gitu kan. Okey. 1/6 yang keempat dan 1/6 yang kelima buat ni. Ni 1/6 yang keempat. Ni keempat, kelima. Okey, boleh faham tak Fazi? Faham tak? Faham tak ni? 1/6 yang keempat, yang kelima. Jadi bermakna, perhati molek. Bermakna kan ni? Bermaknanya, okey, kita kata 7, kan pukul 7 kan? Kita kata, kita tak pukul 7.30 lah. Kita 7.30. Okey, 7.30, sejam setengah, 8.30, pukul 9. Betul? Pukul 9. Lepas tu sejam setengah, 10.30. Betul tak gitu? Nampak lagi kan? Lepas tu sejam setengah, jadi pukul 12. Jadi bermula pukul 12. Hingga 1.30, 2.30 hingga pukul 3. Nampak tak? Nampak tak lagi? Jelas tak? Orang yang pandai matematik faham. Nampak? Faham tak Zul? Hak yang paling comelnya adalah, paling afdal adalah dia semayang 1/6 yang keempat dan yang kelima. Maksudnya malang kita bagi kepada 6, kita ambil 1/6 yang keempat dan yang kelima. Sebab benda dia kata afdal begini? Dia reka sendiri ke ikut kepala otak dia ke? Bukan. Dia ambil daripada hadis. Hadis mana pula? Hadis tentang seafdal-afdal sembahyang malam adalah sembahyang Nabi Allah Dawud. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, ahabbus salati ila Allah salatu Dawud. Seafdal-afdal sembahyang yang paling Allah Ta'ala suka adalah sembahyang Nabi Allah Dawud. Sama juga, puasa yang paling Allah Ta'ala suka adalah puasa Nabi Allah Dawud. Okey, lagu mana? Puasa Nabi Allah Dawud. Kana yanamu nisfal lail. Okey, dia tidur separuh malam. Okey, kalau kita learn ni sampai pukul 12.30 dia tidur. Lepas tu, wa yaqumu thuluthahu. Dan dia bangun 1/3 malam. Okey, boleh faham? Dia bangun dia 1/3 malam. Lepas tu, wa yanamu sudusahu. Dan dia tidur pula 1/6 malam. Okey, kalau kita perhati gini, tengok perhati molek Kita ada 1/2, 1/3, 1/6. Okey, 1/2, 1/3, 1/6 kita boleh guna kaedah faraid. Faham tak Zul? Kita boleh guna kaedah tadakhul. 1/2, 1/3, 1/6. 1/3 kita boleh masuk dalam 1/6. 3, 6. 1/2 juga boleh masuk dalam 1/6. Kita boleh guna kaedah tadakhul. Okey, boleh faham? Okey, kita ambil 6. Dia panggil penyebut 6 kan? Ambil penyebut 6. Jadi bermakna kita bagi 6. Tengok bagi 6 kan? Okey, bagi 6. Malam kita bagi 6. Dia tidur separuh. Jadi bermakna 1/6 yang pertama, 1/6 yang kedua, 1/6 yang tiga, dia tidur. Tinggal lagi 3 girang. 1/6 yang keempat, dia bangun. 1/6 yang kelima, dia bangun. Tinggal lagi 1/6, hak last sekali. 1/6 yang ke-6, hak ni dia tidur semula. Okey, boleh nampak? Boleh faham? Jelas dah kan? Nampak tak? Okey.
Jadi hak yang paling afdal adalah 1/6, yang keempat, yang kelima. Hak ni tengah sedap tidur. Tengah sedap tidur. Hak yang 1/6, yang ke-6 tu memang ikut dah. Hak tu ikut lah. Hak tu ikut. Sebab kadang-kadang lajak pula ikut. Lajak pula ikut. Hak tu ikut dah. Hak sebelum tu. Okey, fa in qassamahu nisfain fa afdaluhu al-akhir. Maka jika dia membahagikan mana sembahyang malam saat itu nisfain, mana nisfain 1/2, dia bagi 2. Tu nisfain ni maksudnya dia bagi 2. Maka fa afdaluhu al-akhir. Maka yang afdalnya adalah an-nisful akhir. Separuh yang akhir. Maksudnya 12.5 ke atas. Baik, au athlatha ataupun 1/3. Kalau dia bagi 1/3. Bukan bagi 1/3, bukan. Athlatha kita kata mana benda? Bagi 3. Kalau nisfain bagi 2. Kalau asdasa bagi 6. Kalau dia nak bagi 3, malang tu dia bagi 3, fal awsat, maka yang paling afdal adalah 1/3 yang tengah. Faham tak, Ming? 1/3 tengah, Ming. Okey, 1/3, 1/3 kan? Ambil 1/3 tengah. Baik. Wa yukrahu qiyamu kullil laili daiman. Makruh melakukan qiyam sepanjang malam. Tu kullil lail, sepanjang malam. Daiman, selama-lama. Dak tidur langsung dia. Ni payah ni payah. Payah. Baik. Hak sebalik itu hak biasanya. Hak sebalik itulah. Hak tu adat kebiasaan. Da'buna al-an. Kalau hak tadi, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin. Hak ni tak. Fa inna da'bana an-niyam kullal lail. Gitu kita. Allahu Rabbi. Makruh qiyam sepanjang malam daiman, selama-lama. Sebab setiap anggota kita ataupun tubuh kita pun ada hak. Isteri pun kita ada hak. Jadi siapa ke dak tidur malam duk beribadat, hak tu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Katanya wa yundabu iftitahut tahajjudi bi rak'ataini khafifatain. Dia kita nak sembahyang tahajud ni, kita nak sembahyang panjang tahajud ni. Cuma sunat kita mulakan tahajud dengan 2 rakaat yang ringkas. Sebelum daripada kita panjang, sembahyang panjang. Sembahyang 2 rakaat ringkas dulu. Lepas tu barulah sembahyang panjang. Sunat buat begitu. Baik. Allah. Takut buat 2 rakaat ringkas, tidur lalu lah. Wa yanwi tahajjuda 'inda naumihi, dan berniatlah ia at-tahajjud, melakukan sembahyang tahajud ketika tidur. Sebab niat dapat pahala dah kan? Niat dapat pahala. Sampai masa bangun lah. Katanya wa yanwi tahajjud 'inda naumi. Nanti kita sambung semula dulu pula. Untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung pada minggu-minggu akan datang. Kalau sekiranya dipanjangkan umur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.